Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Laili dalam Matematik KSSM Tingkatan 5 bagi bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Seterusnya, pelajar boleh merujuk muka surat 161 di bawah standard pembelajaran 5.4 iaitu tesselasi. Di bawah standard kandungan 5.4.1 menjelaskan maksud tesselasi. Apakah maksud tesselasi? Tesselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Sebagai contoh, kita tengok sarang lebah. Okey, sarang lebah merupakan contoh bentuk tesselasi. Okey, kenapa cikgu kata macam tu Jadi kita tengok dekat sini, kat sarang lebah ni dia ada beberapa bentuk Okey, dia ada bentuk bentuk poligon dekat sini. Okey, bentuk poligon dekat sini. Poligon ni bersisi 6 iaitu kita ada heksagon. Okey. Jadi kita tengok dekat sini heksagon, semua bentuk heksagon dekat sini dia susun secara berulang dan memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Dia memang tak ada ruang kosong, cantik je. Dekat sini kita punya bentuk-bentuk heksagon disusun. Okey, tersusun cantik dalam sarang lebah. Okey, jadi kita tengok rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh tesselasi. Okey, yang pertama, tesselasi terdiri daripada segi tiga sama sisi. So kita tengok dekat sini. Yang biru ni tersusun cantik. Okey, segitiga sama sisi dan yang warna hijau ni pun sama. Okey, jadi ini dipanggil sebagai tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Seterusnya yang kedua, tesselasi yang terdiri pada rhombus. Okey, kita tengok ni rhombus cantik disusun jadi yang ni kita panggil sebagai tesselasi yang terdiri daripada rhombus. Okey, manakala contoh yang ketiga, tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama dan oktagon sekata. Okey, jadi dekat sini ada oktagon disusun dan juga segi empat sama. So ini adalah tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama dan oktagon sekata. Okey, jadi pelajar boleh rujuk contoh 21. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan satu tesselasi. Okey, jadi kita tengok yang A. Kita tengok ni semua pattern dia berulang. Okey, warna dia cantik, kemas, tersusun. Okey, yang ni merupakan tesselasi. Okey, soalan B ataupun gambar rajah B, bentuk B ni. Kita tengok betul-betul. Nampak macam sama kan? Tetapi apa yang ada dekat sini? Satu segi empat sama yang tidak berulang. Jadi yang B ini bukan tesselasi kerana terdapat bentuk yang tidak berulang iaitu segi empat sama. Tetapi sekiranya ada satu lagi dia lukis kat sebelah ni yang sama. Okey, sama bentuk dan di mana dekat situ kita akan jumpa ada segi empat sama. Katakan kita lukis satu lagi kat sini kan. Okey, yang tu kita kira tesselasi sebab dia berulang. Bentuk ni semua ada berulang. Tapi kalau macam ni taklah sebab dia ada satu je segi empat kat sini Okey, kita tengok C. C juga merupakan tesselasi yang terdiri daripada gabungan segi tiga sama sisi dan segi empat sama. Maksudnya segi empat ada sama ni semua berulang, segi tiga sama sisi pun berulang. Dan yang D juga merupakan tesselasi yang terdiri daripada corak yang berulang tanpa pertindihan. Corak-coraknya berulang dan tidak bertindih. Okey, jadi bagaimanakah mereka bentuk tesselasi? Kita dapat mereka bentuk tesselasi dengan menggunakan transformasi isometri seperti translasi, pantulan dan putaran. Terusnya, pelajar boleh merujuk muka surat 164 untuk contoh 22. Rajah di bawah menunjukkan satu bentuk tesselasi yang terdiri daripada segi tiga sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada P. Okey, sekarang ni P adalah objek, Q adalah image. Apa yang berlaku kalau kita nak buat transformasi daripada P kepada Q? Okey, yang pertama kita boleh buat pantulan pada garis BC. Di mana sini garis BC, kita pantulkan P, kita pantulkan pada garis BC dan kita akan dapat kedudukan Q di sini. Okey, ataupun
putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Sekarang pusat B dekat sini, kita buat dia putaran 60 darjah ikut arah jam. Jadi kita akan dapat Q. Okey, ada satu lagi yang awak boleh buat juga. Kita putarkan pada pusat C. Tetapi putaran dia adalah melawan arah jam pada sudut 60 darjah. Okey, seterusnya B, bentuk R daripada bentuk Q. Maksudnya daripada bentuk Q bermaksud Q adalah dia punya objek. Sekarang Q objek, kita nak transform kepada R sebagai dia punya image. Jadi yang pertama awak boleh buat pantulan pada garis BD. Okey. So kalau awak pantulkan pada garis BD ni, dia terus dapat. Ataupun dia buat putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. Okey, yang ni dia melawan arah jam pada pusat D 60 darjah. Ataupun macam tadi, kalau cikgu kata cikgu nak buat dia daripada pusat B, bermaksud kita akan putaran 60 darjah mengikut ataupun ikut arah jam. Yang ni awak kena hati-hati sikit lah. Kita nak tengok lawan ke ataupun ikut arah jam. Okey, C. Bentuk S daripada bentuk P. Maksudnya P adalah dia punya objek, S adalah dia punya image. Yang paling senang kita buat pantulan pada garis AB. Okey. Ataupun kalau kita nak buat putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat A. Okey, sekarang kalau dia nak buat dekat pusat A, kita akan ikut arah jam lah. Tetapi kalau ada orang yang nak buat dekat pusat B, dia akan jadi melawan arah jam pada sudut 60 darjah. Jadi seterusnya untuk tugasan hari ini, cikgu nak awak buat muka surat 164. Okey, latihkan diri 5.4B. Soalan nombor 1 A dan B sahaja. Okey, jadi pelajar boleh rujuk muka surat 166, arena rumusan. Bila arena rumusan ni maksudnya kita dah habis dah bab 5 ni. Okey, jadi sebelum tu kita tengok apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita dah belajar bentuk kongruen iaitu mempunyai panjang sisi sepadan dan saiz sudut sepadan yang sama. Okey, jadi kekongruenan segitiga kita boleh tentukan melalui side ataupun sisi-sisi di mana ketiga-tiga sisi tu mesti samalah. Seterusnya kita ada side, angle, 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 side, angle dan side angle. Okey, bagi yang dah lupa tu boleh refer balik. Okey, dekat dalam buku teks ataupun dekat dalam video yang cikgu dah buat sebelum ni. Begitu juga dengan pembesaran. Pembesaran, okey, yang pertama ataupun perkara yang paling penting sekali awak kena tahu adalah objek dan image adalah serupa. Faktor skala, nak dapatkan faktor skala ataupun K dia. Okey, ni formula dia. Dan luas image. Ini formula dia. Seterusnya kita dah belajar gabungan transformasi. Okey, nak tentukan image daripada objek. Apa yang awak perlu tentukan. Dan yang terakhir sekali kita belajar hari ini adalah tentang teselasi. Jadi habislah topik kita. Seterusnya ada satu project based learning yang cikgu nak awak buat. Okey. Yang ni mereka bentuk teselasi jenis Escher. Betul kot cikgu sebut ni. Kalau cikgu salah sebut, minta maaf lah. Di bawah standard pembelajaran 5.4.2, mereka bentuk teselasi yang melibatkan transformasi isometri. Kat sini cikgu nak bagi awak TP5 ataupun TP6. Okey, apa peralatan yang awak perlukan? Kertas A4, kertas lukisan, pensel, kertas warna sebagai pilihan dan warna. Apa yang awak kena buat, awak boleh merujuk muka surat 165 atau video yang cikgu sertakan kat bawah ni. Okey, yang ni kawan-kawan awak lah daripada sekolah lain yang dia dah buat. Okey, jadi buat reka bentuk teselasi mengikut kreativiti anda. Jadi cikgu nak kredit jugalah dekat kawan-kawan yang dia share video sebagai contoh yang kat sini. So bila awak klik kat sini, awak boleh like, share dan subscribe lah dia orang punya channel ni. Sebab cikgu pinjam dia punya video. Okey. Jadi bila apa yang awak kena buat, awak kena reka bentuk teselasi mengikut kreativiti. Okey, lepas tu warnakan. Warnakan hasil yang telah dihasilkan dan digalakkan untuk membuat video bagaimana reka bentuk teselasi anda dihasilkan. Okey, video boleh dimuat naik dalam channel awak sendiri. Okey, jadi dekat sini tengoklah yang mana mungkin hantar dekat cikgu just teselasi yang dia siapkan. Mungkin dia tak sampai TP5 lah, tapi siapa yang boleh siapkan video tu, cikgu akan pertimbangkan untuk dapat sampai
tipe 6. Dan tarikh tutup dia adalah Ahad 25 Julai. Okey? Jadi dekat sini pada muka surat 167 awak tengok refleksi. So awak tengok dekat sini, awak tandakan adakah semua kita punya objektif tercapai. Adakah awak faham semua dekat sini. Jadi awak tikkan yang mana kedudukan awak. Jadi kalau sekiranya banyak dekat sini, jadi sesuatu perlu dilakukanlah, sama ada buat ulang kaji ataupun tanya cikgu. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih kerana sudi bersama cikgu. Jangan lupa join channel Cikgu Laili mengajar matematik dalam Telegram, dan jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.